Jadi kita seharusnya memastikan semuanya dalam keadaan yang baik. Yang paling penting adalah ikut SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan, dan yang paling penting jaga kita dan jaga keluarga kita. Bagi anda yang mungkin bukan dalam situasi PKPB ini, mungkin di negeri-negeri lain dan sebagainya, kita perlu menjaga diri, perlu menjaga keluarga kita, masih lagi menjaga physical distancing supaya kita dapat putuskan rantaian COVID-19 ini. InsyaAllah itu yang paling penting untuk kita semua lakukan. Sebab bagi anda yang mungkin sekarang ini, seperti mana yang kita tahu sekarang ini, semalam melibatkan 869 kes baru. Jadi ini merupakan satu angka yang cukup besar. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia terus kena bersatu padu, kena bersatu hati untuk sama-sama kita dengan satu niat adalah untuk memutuskan rantaian COVID-19 daripada terus menular di Malaysia. Jadi sama-sama kita doakan. Apa yang perlu kita lakukan iaitu jaga kebersihan diri, jaga keluarga kita, jaga jarak, itu yang paling penting, dan juga jaga ahli keluarga kita, insya-Allah. Okey, dan para penonton semua, seperti biasa perbincangan kita di Assalamualaikum di TV Al-Hijrah dengan hanya satu matlamat yang kami ingin bawakan adalah untuk kita sama-sama membina rumah di syurga, membina syurga di rumah, dan akhirnya membawa sekeluarga kita ke syurga Allah. Itu yang paling penting, itu matlamat kami. Amin amin ya rabbal alamin. Moga Allah perkenankan doa kita, moga Allah perkenankan matlamat kita semua, dan moga kita semua, anda yang menonton hari ini dan kita yang berada di studio hari ini, mendapat keberkatan daripada Allah SWT dan akhirnya menuju ke syurga Allah bersama-sama, insya-Allah. Okey, dan para penonton, tadi saya tinggalkan kepada anda tajuk kita hari ini adalah berkenaan dengan jemput rezeki awal pagi. Okey, selalunya kita terfikir-fikir kenapa menjemput rezeki awal pagi. InsyaAllah hari ini bersama dengan saya yang tak asing lagi di TV Al-Hijrah. Dah lama saya tak berjumpa dengan Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani selaku pengasas Mahat Tahfiz An-Nabawi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lama tak jumpa Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini saya dan juga para penonton cukup bertuah dapat bersama dengan Ustaz hari ini. Okey, jadi Ustaz, bila kita bercakap tentang jemput rezeki awal pagi, seperti biasa kita ada satu hari satu ayat yang pilih hari ini. Saya kongsikan dulu Ustaz. Okey, para penonton semua, dan hari ini surahnya adalah, sekejap ya. Okey, surahnya adalah surah Hud ayat 6 yang membawa maksud, dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Lauh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan, dan dipetik daripada surah Hud ayat 6. Okey, saya nak minta Ustaz untuk tadabbur surah ini sebelum kita mulakan perbincangan kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Terima kasih pada Raja Safi dan juga sama-sama, Ustaz, para penonton yang berada setia pada saat yang sebegini. Berbicara tentang mengenai jemput rezeki pagi. Berdasar pada ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah Subhanahu wa taala sebut apa sahaja yang melata di atas muka bumi ini dan apa yang bergerak di atas muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha. Allah sebut semuanya berada dalam genggaman kekuasaan Allah dalam memberi rezeki. Dalam rezeki pada mereka sebut wa ya'lam mustaqarraha, dan Allah tahu tempat tinggal mereka tersebut. Ayat yang Allah nak cerita pada diri kita, dalam hidup kita ni kita jangan bimbang terhadap rezeki. Dalam pada diri kita, jangan di kalangan kita ni terlalu gelojoh terhadap rezeki sehingga mereka berbuat satu perkara yang dilarang oleh Allah. Dalam hidup kita ni kita kena yakin bahawa rezeki kita ni Allah dah tulis dah dalam hidup kita di awal-awal lagi. Di mana Allah tulis rezeki kita? Waktu mana kita dalam kandungan ibu lagi. Waktu mana kita dalam kandungan ibu, seawal waktu mana kita dalam kandungan ibu, datang malaikat tiup ruh pada tubuh badan kita ni, fayunfaqu fihi ruh. Rasulullah cerita, lepas pada 4 bulan 10 hari Allah datangkan malaikat, kemudian tiup ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu diarahkan supaya tulis tentang 4 perkara. Orang yang nak hidup ni ada 4 perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan untuk dia. Apa dia? Yang pertama, tulis birizqiha, rezeki untuk dia.
Mula-mula lagi tulis. Dah ada rezeki kita yang ni, pertama. Kita ni dalam hidup kita ni banyak mana kita dapat. Kemudian kita dalam hidup kita cukup berapa banyak. Yang kedua, yang tulis bikatbi rezeki wa ajali. Yang kedua tulis tentang ajal kita. Di mana, ketika mana dan bagaimana kita akan mati. Kemudian lepas pada sebut tulis wa amalih. Amalih ni maknanya dia kahwin dengan siapa, dia tinggal dekat mana. Orang kata kalau dah ada jodoh, orang sebut demikian. Maknanya anak dia berapa orang. Sebab tu Islam larang daripada kita tilik. Sebab tu kita dilarang daripada terlibat dengan ilmu tilik. Ilmu tilik ni kadang-kadang kan kita kecil-kecil dulu, kawan-kawan kita suka sangat tekan kat sini kan. Betul Ustaz. Tekan kat Saya sini, pun sama dengan dulu biji. Dia kata 2 orang anak. Dia sebut demikian. Tekan kat sini sebiji 3, sebiji maknanya 3 orang anak. Dia sebut demikian. Betul. Tengok 18 orang Allah anak. tu dia. Ni rezeki. Meriah dalam betul. hidup kita ni. Kadang-kadang kawan kita ni suka pegang telapak tangan kan, dia tengok M miskin dia tu dia sebut. Senang je. Kita ni tunggu bilalah nak berubah jadi K, jadi kaya dalam hidup kita. Sebenarnya Islam larang. Sebab dalam hidup kita wa amali, amalan kita ni dah ditulis dah. Dalam hidup di sisi Allah, Allah dah catat dah. Kita ni kalau bahasa mudahnya hidup dalam keadaan skrip yang telah disusun oleh Allah. Itu cara dalam hidup kita. Maknanya semua susunan itu kita tak terfikir pun. Macam Raja Sofi sendiri tak terfikir pun untuk jadi pengacara. Betul Ustaz. Dalam hidup kita. Betul. Tapi suatu hari Allah jadikan pada kita ni jadi pengacara dalam hidup. Memang Allah dah tulis dah. Betul. Tulis dah. Kita ni ikut je skrip yang disusun oleh Allah. Itu cara dalam hidup kita. Cuma Islam suruh berusaha. Yang keempat, Islam diajar melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ajar ni. Yang keempat tulis sama ada dia di kalangan ahli syurga ataupun di kalangan ahli neraka. Ni dia panggil qada yang mubram. Qada yang boleh berubah lagi. Jangan pula kita lepas pada ni dah tulis dah, saya tak nak lah buat kerja. Sebab semua dah dicatat dah di sisi Allah. Tapi Islam suruh wa kulik malu. Kamu kena bekerja dalam hidup kamu. Kamu bekerja, kamu akan dapat benda demikian. Sehingga sampai satu qada yang muallaq. Qada yang tak boleh berubah lagi dah. Bila qada yang muallaq berlaku pada kita, ada setengah ulama kata qada yang muajjal, yang memang tak boleh berubah lagi dah. Bila sampai saat kematian. Bila sampai saat kematian, doalah, ya Allah tambahlah rezeki aku, ya Allah panjangkanlah umur aku. Itu tak boleh berubah dah. Ni dalam hidup kita, selama mana qada kita ni qada yang boleh berubah, maka kita ni berdoa, kita berusaha dalam hidup kita. Maksudnya Ustaz, rezeki pun kita boleh berdoa untuk ditambahkan. Sebab itulah Allah jadikan dalam hidup kita ni, walaupun Allah dah tulis rezeki kita banyak mana, kamu kena berusaha. Jangan kamu mentang-mentang Allah dah tulis dah rezeki, kita tunggu je lah. Lalu orang kita kata rezeki ni tak datang menggolek. Betul. Kita kena faham demikian. Lalu dalam hidup kita kena buat apa dia? Wa ya'lam mustaqarraha. Allah tahu kamu bekerja kat mana, kamu buat apa dia. Wa mustaudaha. Dan Allah tahu apa benda yang kamu akan tinggalkan dalam hidup kamu. Kadang-kadang orang kita kan berusaha bersungguh-sungguh, cari-cari ditinggal. Yang dia cari tersebut. Dia masuk kubur seorang-seorang. Dia bawa tak geran tanah? Tak bawa pun. Dia bawa tak anak kunci kereta? Tak bawa pun. Yang dia bawa apa dia? Amalan dia. Ni cara Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kullum fi kitabim mubin. Allah sebut demikian. Semua yang terjadi ini fi kitabim mubin. Catatan yang telah dicatat oleh Allah. Maknanya Allah dah tulis dah kita kahwin dengan siapa, anak berapa orang, bekerja dekat mana. Kemudian dalam hidup kita ni segala sesuatu semua dah ada. Sebab tu Islam larang daripada makan rasuah. Kita kena faham. Sebab tu Islam larang daripada kita berdengki dengan orang. Betul. Kenapa? Kerana kalau kamu berdengki, artinya kamu tak reda terhadap ketentuan Allah. Sebab tu Islam larang daripada kamu jangan bagi rasuah dan terima rasuah. Makan rasuah dalam hidup kamu. Bila kamu makan rasuah dan juga kamu terima rasuah dalam hidup kamu tak percaya dengan qada dan qadar Allah pada diri kita. Yang kamu tak yakin terhadap ni, alallahi rizqiha. Betul. Allah dah tulis dah rezeki kita banyak mana. Satu Islam larang kita jangan berputus asa. Katakanlah ada orang yang dia nak kahwin, tiba-tiba tak dijodohkan dengan orang tersebut.
Dia dalam hidup dia. Padahal dia ni beria dah. Ada orang kita kan dia tunang, dekat dah. Seminggu lagi nak kahwin ataupun kadang sehari lagi nak kahwin. Yang tiba-tiba saya baca baru ni 1 jam. 1 jam meninggal. Ni pun ada juga. Maknanya apa dia? Semuanya Allah dah susun untuk diri kita. Kita diajar supaya apa dia? Redha dan terima setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam usaha kita dah berusaha. Tapi yang pentingnya dalam hidup kita letak pergantungan kita pada Allah. Suatu awal-awal pagi sebegini, kita diajar supaya setiap hari memulakan perjalanan hidup kita dengan Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ni pergantungan. Kita mula ikrar, ya Allah, dengan nama kamu aku bergantung pada kamu. Dan tidak ada kekuatan dan tidak ada keupayaan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala susun untuk kita jadikan orang yang semakin hidup kita ni semakin berkeyakinan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jangan kita tak yakin sehingga bila kita tak yakin hilanglah syurga yang kita impikan itu kan? Yang kita minta dalam hidup kita ni supaya Allah kurniakan rumah tangga kita syurga dan kita boleh bawa syurga dalam rumah tangga kita dan di akhirat nanti kita dapat syurga. Betul kan? Dalam hidup kita. Lalu pada diri kitanya kita yakin rezeki kita ni pun sama juga pada diri kita. Kita hidup atas dunia ni jangan tamak. Jangan kita rasa sampai peringkat kita nak menipu orang, nak ambil rezeki orang untuk diri kita. Kita tengok orang lebih banyak dan sebagainya, kita mula cari jalan nak scam orang tersebut, cari jalan untuk nak menipu orang. Padahal Allah dah tulis dah rezeki untuk diri masing-masing. Jangan kita jadi sampai peringkat tamak hingga kan kita tak yakin dengan ketentuan Allah. Allah dah sebut dalam ayat dalam surah Hud ini, ayat yang ke-6 ni, alallahi rizquha. Allah sebut demikian. Alallahi rizquha maknanya Allah lah yang menanggung rezeki kamu. Fama min dabbatin fil ard. Allah ajar demikian. Apa sahaja yang bergerak di atas muka bumi ni, alallahi rizquha. Allah yang menanggung rezeki yang ada di atas muka bumi ini. Ini keyakinan dalam hidup kita. Kan betul, ya Allah, rasa macam terkena dekat kita dekat diri sendiri Ustaz kan, sebab kadang-kadang kita ni orang kata selalu melakukan kesilapan, kadang-kadang bila dalam keadaan emosi dan sebagainya akhirnya mengganggu pemikiran kita dan yelah bila macam kadang-kadang bila kita cakap tentang perkara ni Ustaz kan, bila seseorang itu dia macam ialah dengan pandemik COVID-19 sebagai contoh kan, sekarang ni ramai yang macam tertekan dengan ada yang dibuang kerja dan ada yang diberhentikan secara tiba-tiba dan sebagainya. Jadi mula menggugat perasaan tu Ustaz. Kita mula rasa macam tergugat tu perasaan tu, macam kenapa rezeki, kenapa mula mempertikaikan kepada Allah. Bukan kita tak percaya, cuma kadang-kadang benda tu berlaku pada kita Ustaz. Jadi macam mana untuk kita nak mengawal emosi kita supaya akhirnya kita percaya ketentuan dan rezeki itu pastinya Allah akan berikan kepada setiap daripada kita. Saya berpandangan macam ni. Dalam pandemik COVID-19 ini, kita dalam hidup kita kena ingat ini pun rezeki yang datang daripada Allah. Kita nampakkan bahawa dia yang terjadi ini bukan satu cara Allah nak menyusahkan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan diri kita ini semakin dalam keadaan yang tertekan hidup. Tetapi Allah jadikan dengan tujuan nak suruh kita ni semakin dekat dengan dia dalam hidup kita. Kita janganlah orang kita bila dia sebut kenapa Allah jadikan pandemik COVID-19 ini menjadikan keresahan dan ketakutan sehingga kan ada yang dibuang kerja sampai ada yang tak dapat yang sebagaimana normal biasa yang dilakukan dalam hidup mereka tersebut. Kita kena nampak bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak buat zalim pada kita. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah sebut Allah tak sekali-kali buat khianat pada kita. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi kamu yang buat zalim pada diri kamu. Sebab apa Allah jadikan kita ni hilang kerja misal contohnya. Kita kena ingat bahawa boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita dekat dengan dia. Dulu kita banyak kerja dulu. Ada kita ingat pada Allah. Ramai orang kita waktu mana kerja, dia sibuk dalam hidup dia, tak berdoa langsung pada Allah. Semayang pun tak tahu kat mana. Kerana nak jaga kerja. Sekarang Allah tegur kita. Sama ada Allah kata kamu nak jaga kerja ke kamu nak jaga aku.
Ada dua pilihan dalam hidup kamu. Kalau kamu yakin kerja itu mendatangkan rezeki kamu, maknanya buatlah kamu. Senang ceritanya. Allah jadikan demikian. Tapi dalam hidup kamu ni, kamu tak boleh. Kamu kena hidup bergantung dengan aku. Kamu cari bumi lain, kamu cari langit lain, kamu cari tempat lain. Senang ceritanya. Aku jadikan pada kamu ni, COVID-19 ni nak suruh kamu kembali balik pada Allah. Dekatkan pada Allah. Allah masih sayang kita kan? Ya, Masih Allah bagi peluang sayangkan sebenarnya kita. kan? Allah nak suruh kita ni kembali kepada dia. Ya. Kalau orang kita ni pelik kan, bila kena COVID ini, orang kita ni semakin jauh dengan Allah. Yang tak semayang lagi jauh dengan Allah. Kemudian yang tak baca Quran, asyik baca WhatsApp tiap-tiap hari dalam hidup dia. Kemudian dalam hidup dia semakin diuji oleh Allah, semakin jauh dengan Allah. Kan pelik. Orang kita sepatutnya diuji oleh Allah. Allah nak suruh kita semakin dekat Lagi dengan dekat dia. lagi. Bila kita semakin berkurangan rezeki, Allah nak dengar suara kita merintih dengan dia. Minta dengan dia, ya Allah, aku susah. Nak bayar sewa rumah tak boleh, nak bayar kenderaan pun susah, aku susah ya Allah. Nak mengadu pada Allah. Allah suka aduan yang didengari daripada keikhlasan jiwa yang ada. Payah kita nak jadi ikhlaskan. Betul. Dalam hidup kita, sehingga kan Allah nak suruh biar sampai peringkat bila kamu boleh jadi ikhlas ni sampai bagaimana. Sampai peringkat aku uji kamu dengan ujian yang sebegini. Nak suruh kamu semua, janganlah kamu jaga penjarakan dengan sesama kita je. Tetapi kamu tak jarak diri kamu dengan syaitan. Pelik diri kamu. Yang tu dekat orang pula. kita dengan syaitan dia pergi dekat. Dengan COVID-19 dia takut. Padahal COVID-19 ini, kalaupun kita habis teruk sangat, kita mati habis teruk. Kalau Tapi dah ikut syaitan, ketentuannya. kalau syaitan jahat dia ni sampai peringkat kamu masuk dalam neraka. Nak sebutnya Betul, bagaimana betul. jahatnya. Macam mana jahatnya kan? Syaitan ni. Membandingkan. Sama-sama tak nampak. COVID tak nampak, syaitan pun tak nampak. Betul. Antara jahat syaitan apa lagi? Kamu hilang keberkatan rezeki dalam hidup kamu. Jahatnya syaitan ini, bila kamu terpengaruh dengan syaitan dalam hidup kamu, kamu minum arak, kamu berjudi, kamu ada rezeki, kamu buat benda yang dilarang oleh Allah, yang menyebabkan hilang keberkatan rezeki kamu. Kamu banyak macam mana pun dalam hidup kamu, banyak macam mana pun nilaian, kamu tengok nilaian tu banyak, tapi sebenarnya kamu tak berkat pun harta benda kamu. Ada orang yang dapat 75 juta scam duit orang, misal contoh. Dan tapi berkat ke tak berkat rezeki dia tersebut. Hidup senang ke tak senang? Tak tenang juga Ustaz, tak tenang pun dalam hidup dia. Maknanya hilang keberkatan. Yang ni yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Punca apa hilang berkat? Kerana kamu tipu orang kan. Betul. Bila kamu tipu orang, siapa yang menggoda kamu supaya tipu orang? Syaitan. Betul. Syaitan yang ajar, kamu menipu macam ni, kamu menipu macam ni. Kenapa kamu pergi dekat dengan syaitan tersebut? Bila kamu dekat dengan syaitan, menyebabkan rezeki kamu pun hilang berkat. Tiba-tiba kamu nak kena betulkan kembali. Macam mana? Kamu diajar supaya apa dia? Balik kepada Allah. Angkat tangan, berdoa pada Allah. Bila pagi-pagi lagi Allah jadikan nak suruh pada diri kita ni dapat rezeki kita yang banyak, Allah jadikan sembahyang subuh. Cara sebelum sembahyang subuh diajar supaya kita sembahyanglah 2 rakaat sebelum mana subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut raka'ataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fihinna. 2 rakaat sebelum mana subuh yang kamu lakukan, 2 rakaat aja. 2 rakaat saja. 2 rakaat saja sebelum mana subuh. Khairun minad dunya wa ma fihinna. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya-Allah. Dalam hidup kita. Inilah sekaya-kaya manusia. Kalau orang tanya, orang yang paling kaya atas dunia ni siapa? Orang yang boleh sembahyang sunat 2 rakaat sebelum mana subuh. Inilah orang yang paling kaya dalam hidup. Masya-Allah. Kenapa? Allah dah janji dah pada diri dia. Rezeki dia, segala apa yang ada dalam hidup dia ni, Allah tambahkan pada dia. Kerana apa dia? Dia dekat dengan Allah. Tanyalah orang yang bangun sebelum mana subuh ataupun orang jaga solat subuh berjemaah. Tanya pada mereka bagaimana terhiburnya hidup mereka. Bagaimana bangganya pada mereka. Tanya orang pergi ke masjid, orang pergi ke surau pagi-pagi semayang subuh kan. Seronok masing-masing. Betul. Di kalangan mereka. Siap semayang berjumpa sahabat-sahabat. Ukhuwah yang kuat. Kadang-kadang dah berjumpa tu ada nasi lemak pula disediakan. Lagi seronok lagi. Gambaran bagaimana rezeki yang Allah dah tulis dah. Tanya orang pergi masjid, mereka tak pernah rasa kecewa dalam hidup mereka. Kerana apa dia? Kerana janji Allah terhadap
'alallahi rizquha. Di atas Allah lah rezeki untuk yang Allah sediakan untuk mereka. Betul, maksudnya Allah sentiasa memberikan kita rezeki yang telah ditetapkan. Jadi kita sebagai hamba kena terus mencari. Dan kenapa dalam Islam kan Ustaz kan selalu signifikankan dengan pagi, di awal pagi. Maksudnya macam kita solat duha pun di waktu pagi kan. Dan kemudian orang kata macam kalau kita tengok tokoh-tokoh yang telah pun berjaya di barat sekalipun, mereka pun tekankan pagi itu penting. Mereka yang berjaya adalah yang dimulakan daripada di waktu pagi. Dan Islam sendiri pun tekankan perkara itu. Maksudnya Islam mengajar kita untuk menjadi orang yang berjaya bukanlah semestinya kena pandai, tetapi kena berusaha dan sabar, dan yang paling penting adalah mulakan hari kita di awal pagi. Sebab pagi ni permulaan kepada kehidupan. Dan waktu inilah waktu malaikat-malaikat memandang siapa yang berusaha. Dan doa diiringi dengan usaha yang dilakukan. Dan kalau kita perhati dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut setiap pagi akan turun malaikat baca doa pada kita, 2 orang malaikat. Malaikat akan baca doa, ya Allah tolong tambahkanlah rezeki kepada orang yang berinfak di jalan Allah pada pagi ini. Ini doa malaikat. Ataupun malaikat akan baca doa, ya Allah tolong leburkanlah rezeki dia, hancurkanlah rezeki dia dengan orang yang dia penyimpan hartanya. Maksudnya dia sentiasa dalam keadaan kedekut. Orang yang kedekut. Maknanya orang kedekut ni apa dia? Orang yang tak guna tenaga dia untuk mentaati perintah Allah. Orang yang tak guna rezeki dia untuk mentaati perintah Allah. Dalam hidup kita ni kita kena faham. Rumah kita untuk Allah. Kemudian diri kita untuk Allah. Masyarakat kita untuk Allah. Tenaga kita mesti digunakan untuk mentaati perintah Allah. Atau dipanggil demikian. Tiba-tiba ada orang yang dia guna rezeki dia guna untuk perut dia. Dia beli makanan sedap-sedap, dia makan seorang-seorang, menyorok bawah katil pula tu. Senang nak sebutnya kedekutnya dia. Gambaran orang yang kedekut. Orang ni mereka akan baca doa, ya Allah tolong hancur leburkanlah rezeki-rezeki dia. Maknanya tolong hancurkanlah segala apa yang ada pada dia. Nak sebutnya apa dia? Malaikat baca doa untuk orang yang demikian. Pagi ni, setiap pagi ni malaikat baca doa untuk diri kita. Dan kita pun kita nak tak kalau kita yang pilih sebenarnya kita yang menentukan kan? Demikian. Nak doa yang mana yang nak suruh malaikat baca doa macam mana pada diri kita. Betul. Sebab tu Rasulullah kata, bila kamu bangun daripada tidur, kamu sedang melakukan 2 pilihan dalam hidup kamu. Sama ada kamu nak memerdekakan diri kamu daripada neraka Allah, ataupun kamu nak masukkan diri kamu ke dalam syurga Allah. Maknanya ataupun kamu nak biarkan diri kamu terhumban ke dalam neraka Allah. Ini cara Rasulullah ajar pada diri kita. Maknanya sama ada pamu'tikuha au mubiquha. Rasulullah kata sama ada kamu nak bebaskan diri kamu daripada neraka masuk syurga, ataupun kamu nak masukkan diri kamu dalam neraka Allah SWT. Sebab tu di awal pagi ni dia jadi satu kehidupan yang menjadi cemerlang dalam hidup orang mukmin. Cuba tengoklah orang meniaga di pasar borong tu kan. Berjaya mereka meniaga, perniagaan. Orang-orang yang dia nampak pagi merupakan masa yang cemerlang dalam hidup. Ramai mana orang yang niaga makcik-makcik, yang niaga pagi-pagi lagi dah niaga nasi belauk dan sebagainya. Semua ni rezeki-rezeki pagi dipanggil. Yang Allah jadikan di awal ni kerana apa dia? Doa-doa para malaikat. Doa-doa yang baik untuk diri kita. Lalu Islam dia menganjurkan bahawa pagi merupakan permulaan kepada kehidupan kita yang penuh dengan keberkatan. Masya-Allah. Sebab itulah kita kena mulakan dengan di pagi hari Ustaz kan. Jadi apa yang Ustaz kongsikan ni sangat bertepatan dengan saya nak kongsikan sikit surah Al-Jumu'ah ayat 10. Allah SWT berfirman yang bermaksud jika solat ditunaikan maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Carilah kurniaan Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Betul. Masya-Allah. Dan sebenarnya itulah yang sebenarnya penting kita mulakan pagi dengan solat sunat tadi Ustaz katakan 2 rakaat sebelum subuh tadi, dan kemudian kita solat subuh, dan kemudian mungkin boleh mengaji, tunggu sekejap sementara waktu duha dan sebagainya. Inilah antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Ustaz. Mungkin Ustaz boleh komen sikit tentang surah ini. Saya lihat bahawa Allah dia ajar pada kita, lepas pada kamu semayang fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ard. Lepas pada ayat ni walaupun cerita tentang hari Jumaat, kamu selesai daripada sembahyang Jumaat, fantashiru fil ard. Maknanya Allah kata bila kamu lepas pada sembahyang saja, kamu bergeraklah cari rezeki dalam hidup. Fantashiru fil ard
Kemudian kamu cari nikmat-nikmat yang Allah kurniakan sebanyak mungkin pada diri kamu. Dalam hidup kita ni, maknanya asas, siapa yang nak rezeki jangan tinggal solat. Itu asasnya dalam hidup dia. Siapa yang nak rezeki yang berkat, jangan tinggal solat. Bila kalian tinggal solat, kalian akan dapati rezeki kalian akan berkurangan dalam hidup. Solat menjadi utama dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita nak suruh rezeki kita ni banyak, bertambah, sentiasa bersyukur di atas dalam setiap pemberian yang Allah bagi. Sikit, walaupun sikit, kita syukur, alhamdulillah. Betul. Tapi dia akan berubah menjadi keberkatan, menjadi banyak. Betul. Allah jadikan, kita jangan nampak bahawa orang tanya, di antara RM100 dengan RM50, mana banyak? Mana banyak orang sebut tanya soalan demikian. Dalam Islam dia kata, mana berkat. Dia tak boleh kira mana banyak. Betul. Kerana boleh jadi yang RM50 jauh lebih bernilai daripada RM100. Betul, Ustaz. Ni bagaimana, kadang-kadang macam dah habis. bagaimana pandangan Islam dia ajar. Harta benda kamu biar berkat. Kalau kamu nak berkat macam mana? Kamu yang pertama, kamu jaga solat. Yang kedua, kamu kena diajar supaya syukur dalam hidup kamu. Sebab Allah dah sebut dah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku akan tambah dalam hidup kamu. Tapi perangai kamu ni wala in kafartum. Tapi kalau kamu memilih untuk jadi kufur dalam hidup kamu, macam mana orang yang kufur, orang yang tak nak solat, orang yang tak tutup aurat, orang yang dia melanggar syariat, dia tidak akan menjadikan diri dia menambahkan rezeki untuk dia. Satu saya nak tegur sikit. Ada kan beberapa orang yang dia dulu dia hidup dia dalam keadaan yang dia dalam keadaan tak tutup aurat. Kemudian dia tutup aurat. Dia rasa bila dia tutup aurat, dia tak ada rezeki. Dia rasa demikian, dia tak ada job, dia sebut demikian. Kemudian dia buka balik aurat dia. Dia buka balik aurat dia. Waktu mana kamu buka balik aurat kamu, kamu telah melanggar yang disebut protokol yang disusun oleh Allah. Allah dah susun dah pada diri kamu. Kamu buka balik aurat, kamu akan hilang rezeki yang lebih teruk dalam hidup kamu. Kamu jangan ingat, bila kamu dah mula buka aurat dalam hidup kamu, rezeki akan tambah. Tak. Kamu jangan ingat rezeki akan tambah. Rezeki tak akan tambah dengan maksiat. Betul. Allah tak akan bagi melalui rezeki kita ni, dalam hidup kita ni kita akan kaya, kita akan senang, kita akan jadi hidup bahagia. Tak. Allah jadikan pada kita kesusahan dan kesukaran yang amat sangat. Bila kita langgar syariat. Satu, Islam ajar jaga solat, kemudian kita syukur, kemudian jaga syariat dalam hidup kita, jaga perintah Allah. Jangan kita ni langgar perintah Allah kemudian keluarkan zakat ataupun bersedekah. Kamu akan menambahkan lagi rezeki dalam hidup kamu. Jangan kita ingat bila kita bersedekah kita akan berkurangan. Hebat kan Islam, dia ajar lagi kamu bersedekah, lagi kamu banyak rezeki pada diri kamu, kan? Lagi bertambah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ajar, bila kamu lepas pada solat, fantashiru fil ard, kamu bertebaranlah di atas muka bumi. Kenapa Allah suruh kita bertebaran di atas muka bumi? Bila kamu banyak rezeki kamu, kamu akan keluarkan zakat, kamu akan bersedekah. Ini sifat orang mukmin. Orang mukmin ni lagi banyak dia diberi oleh Allah, lagi banyak dia nak bagi pada di jalan Allah. Lagi dia rasa seronok, dia enjoy, dia happy. Kerana orang mukmin ni dia kena anggap bahawa setiap kali mana kita memberi, bukan kita memberi untuk yang disebut dengan tabung itu ataupun kita bagi pada sumbangan untuk yang tu. Kita sedang memberi untuk diri kita juga. Bila kita sampai di akhirat nanti, kita jumpa balik barang yang kita bagi. Cara hidup kita fikir, janganlah bila kita memberi, habislah harta benda aku. Tak. Allah tak jadi demikian. Bahkan Rasulullah sebut, tak akan miskin orang yang banyak berinfak. Betul. Kita kena tukar mindset, Ustaz, kan? Sebab biasanya kita ingat bila kita memberi tu akan berkurangan, tapi sebenarnya tidak, bertambah lagi. Allah akan tambah rezeki kita mungkin dari segi bukan saja daripada wang ringgit, tapi mungkin daripada banyak rezeki anak ataupun kesihatan kita mungkin, kan, dan sebagainya, kan. Saya perhati dalam hidup saya. Alhamdulillah Allah jadikan kelebihan yang demikian. Kita tengok orang, kita takjub dengan orang-orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia banyak memberi. Dia banyak memberi di jalan Allah. Bila dia banyak memberi di jalan Allah, saya tengok bagaimana
rezeki hidup dia tu semakin melimpah ruah. Masya Allah. Allah jadikan. Ya, sebagaimana yang disebut oleh Raja Sofi sebentar tadi, tentang mengenai dalam hidup kita ni, jangan kita nampak rezeki ni duit. Tak. Kadang-kadang dalam hidup kita rezeki bahagia rumah tangga. Betul. Yang elok-elok kita ni berkelahi, bertengkar, tiba-tiba Allah bagikan rezeki kita. Alhamdulillah, saling melapang dada di antara satu sama lain. Ketenangan tu pun satu rezeki yang dalam Ustaz, hidup keluarga kita. Nak beli tak boleh. Betul, Nak beli tak boleh, perkara demikian. Duit banyak pun kalau tak ada ketenangan tu kan. Dalam hidup kita, kadang-kadang anak kita Allah bagi melalui anak kita, Allah bagi pada melalui cucu kita. Betul. Kadang-kadang kita dapat melalui jiran tetangga kita. Kita dapat jiran-jiran yang baik dalam hidup kita. Ini pun rezeki juga dalam betul. hidup kita. Dalam hidup kita kesihatan. Orang lain 38 juta kena COVID. Misal contohnya, dalam kena COVID-19, kita elok je senyum-senyum. Tak kena pun COVID ini. Orang lain kelam kabut dengan ujian-ujian yang melanda dalam hidup mereka. Tapi kita alhamdulillah, Allah jadikan ni rezeki dalam hidup kita. Betul. Itu pun merupakan rezeki juga untuk kita kan Ustaz. Okey, jadi bila okey, kita bila cakapkan tadi, kita ada kongsikan di awal pagi rezeki dan sebagainya kan. Ada satu habit lah Ustaz kan. Biasanya lepas solat subuh tu kita tidur semula Ustaz. Apa hukum? Yelah, bila dah tidur tu kadang-kadang mestilah terlajak sampai ke tengah hari. Kan? Tengah hari baru nak bangun, uruskan diri, baru nak keluar mencari rezeki dan sebagainya kan. Tapi Ustaz, saya nak minta Ustaz komen, tapi saya nak minta Ustaz rehat sekejap, tarik nafas dulu, mungkin nak minum ke apa. Kita akan kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Tunggu selepas ini insya-Allah. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal juzam wal junun wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Seluruh umat Islam dijemput ke pengajian tajwid Al-Quran percuma. Saya nak sedekah dengan untuk ibu ayah saya. Saya juga. Saya juga. Saya juga. Saya sayang pada ibu dan ayah. Yayasan YPEM, Yayasan Islam. Dibawakan secara eksklusif dalam Anifest minggu ini. Macam biasa, saya yakin keputusan tahun ni akan jadi kontroversi. Saksikan Anifest setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV Al-Hijrah. Apa pasal minum tak ada masuk dalam? Dalam banyak kerusi juga. Main ada itu masalah ke? Alhamdulillah, syukur TV Al-Hijrah telah dianugerahkan media Islam bertanggungjawab sempena Global Halal Excellence Award dan Global Business Leadership Award. Hasil usaha kita ramai-ramai di TV Hijrah bersama dengan bilik berita, dengan penerbitan, di peringkat media sales, engineering, semua di TV Hijrah, kita diperakui sebagai antara media yang memainkan peranan dan tanggungjawab sebagai media yang responsible untuk memberikan hiburan yang bersepadan di samping dakwah yang berterusan. And these people that have received the awards tonight will show example to other people to follow. Terima kasih penonton setia TV Al-Hijrah dan rakan-rakan strategik atas kepercayaan dan sokongan anda dalam memastikan stesen kami terus unggul sebagai stesen TV Islamik nombor 1 negara. Kenapa tak buang sampah dalam tong sampah?
untuk anak-anak kita, masa depan negara. Buang sampah dalam tong sampah. Yes. Ya, selamat kembali para penonton semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. InsyaAllah masih lagi dalam topik yang sama, jemput rezeki awal pagi. Dan saya nak baca sikit komen-komen di Facebook TV Al-Hijrah. Terima kasih kepada anda yang setia juga menonton kami menerusi Facebook TV Al-Hijrah. Ada yang cakap Assalamualaikum Ustaz dan sahabat TV Al-Hijrah. Moga Ustaz dan kita semua serta sahabat-sahabat diberkati oleh Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ada juga daripada Mahani Murad, Jamalia Rahmat, Rahimah Daud, Masya Allah ramainya yang komen. Dan ada juga di antara kalian semua yang telah pun bertanyakan soalan, tapi sebenarnya Ustaz telah pun menjawab soalan. Jadi terima kasih atas komitmen anda, atas perhatian anda. Dan moga hari ini apa yang anda dengarkan, apa yang anda kongsikan, jangan lupa untuk terus share. Sebab moga kita, bukan saja kita mendapat manfaat ni, tetapi orang lain turut dapat juga, insya-Allah. Dan moga hari ini apa yang disampaikan oleh Ustaz, kita menjadi satu ilmu yang cukup baik untuk kita dan kita dapat tukar semula mindset kita. Itu yang paling penting dan juga utama, insya-Allah. Okey, dan kita tadi ada tinggalkan soalan kepada Ustaz dan juga anda semua berkenaan dengan hukum. Ini antara bad habit kita lah sebenarnya. Kadang-kadang bila mungkin terlalu letih dan sebagainya, Ustaz, lepas subuh tu nampak macam katil tu bersinar-sinar je, memanggil-manggil je selimut tu kan. Jadi sebenarnya Ustaz, apa antara hukumnya selepas solat subuh tu kita tidur semula? Sebenarnya dalam Islam ni dia tidak membebankan umat dia. Okey. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ni dia tidak pernah menyusahkan umat dia kecuali yang memang padan untuk kita tanggung dalam hidup kita. Cuma soalnya kenapa kita nak tidur balik lepas pada subuh tadi? Biasanya dia dah jadi satu habit ke, jadi satu tabiat ke, ataupun dia merupakan satu tindakan yang kita nak buat lepas pada subuh tadi untuk kita nak meneruskan perjalanan mencari rezeki kita pada yang akan datang. Itu yang kita kena faham. Kalaulah kita tidur dengan jadi satu sikap yang tak baik, ataupun habit yang tak sesuai untuk kita lakukan, itu satu kesilapan yang telah kita lakukan. Islam dia bukan nak ajar supaya kita ni lepas pada subuh kita tidur balik. Tapi sebab kita tidur lewat kan. Kalau sebab apa kita tidur lewat? Sedangkan Allah jadikan waja'alnal laila subata. Kami jadikan pada malam ini untuk kamu subata. Kamu tidur, kamu rehat lah. Waja'alnan nahara ma'asha. Aku jadikan pada siang hari untuk kamu dalam keadaan kamu berusaha untuk mendapatkan rezeki pada diri kamu. Jadi kalau ditanya pada saya apa hukum, makruh hukum dia. Tidak menjadi hukum yang disebut dengan haram ataupun satu perkara yang berdosa. Tidak. Tapi kita sebaik-baiknya kalau kita tinggalkan itu lebih baik pada diri kita. Maknanya kita susunlah jadual hidup kita. Betul. Kecuali bagi kita, kalau kita nak kata haram, tak boleh kerana ada orang yang bekerja pada waktu malam, shift malam. Kan? Waktu mana orang kerja shift malam, dia memerlukan kerehatan lepas pada waktu subuh. Macam demikian pada dia. Misalnya contoh orang yang kerja jururawat, orang kerja doktor dan sebagainya. Tentulah malam hari dia kelam kabut untuk nak menjaga kesihatan orang. Manakala dia terpaksa pada diri dia pada siang hari, dia terpaksa untuk mendapatkan kerehatan. Itu lain, dia panggil demikian. Tapi ada orang yang sengaja buat PL, buat PL sehingga kan melekat perangai malas dalam hidup dia. Orang lain semua sedang bekerja, dia tidur. Isteri dia pergi kerja, dia tidur, dia baring, tak buat apa-apa. Yang ni satu dosa. Kamu melakukan satu sikap yang tak baik dan tak sewajarnya dalam hidup kamu. Sehingga isteri kamu bekerja, kamu sendiri duduk kat rumah. Tunggu je masa untuk isteri dapat gaji, kamu ambil gaji rezeki daripada isteri kamu. Tadi, Yang ni yang silap. Jangan jadi satu tabiat yang tak baik di kalangan kita. Lalu dalam Islam dia suruh kita ni pagi-pagi bangun buat kerja. Tidur jangan lewat. Ni malam pergi main futsal.
Pukul 12 tengah malam sepak bola lagi. Misal dengar tu abang. Pukul 1 pagi sepak bola lagi. Ya. Habis tu pukul berapa kita nak bangun tahajud malam? Dalam hidup kita. Kalaulah pukul 12 tengah malam sepak bola lagi. Pukul 1 pagi sepak bola lagi. Kalian nak bangun subuh pukul berapa dalam hidup? Kan kita perlukan kerehatan badan kita. Allah jadikan pada saat yang tengah malam kita duduk kat kedai kopi lagi, borak kedai kopi lagi, ketawa lagi. Pukul 12 tengah malam sedang sibuk makan nasi lemak lagi, misal contohnya. Pukul 2 pagi masih lagi kita makan lagi di saat tersebut. Bukan badan kita sihat pun, dia akan menambahkan kepada mudarat dalam hidup kita. Tentulah lepas pada subuh kita akan sambung tidur. Betul. Yang ni yang kita kena susun balik dalam hidup kita. Kecuali bagi orang yang Allah bagi pada dia kerja sampai tengah malam. Tuntutan bekerja tu berbeza. Dalam tuntutan kerja dia tadi. Betul. Jadi oleh demikian saya nak sebut dalam hidup kita ni, kalaulah siapa yang nak tidur tu lepas pada subuh, dia kena tengok posisi dia bagaimana. Kalaulah diri dia ni memang tabiat dia yang dilakukan pada diri dia dah jadi tabiat, lepas dia subuh tidur. Misalnya, minta maaf nak sebut, setengah-setengah di kalangan ayah-ayah yang dah pencen, kan? Sepatutnya bila kalian ayah ibu yang dah pencen, kalian janganlah tidur lepas pada subuh. Apa yang Rasulullah buat lepas pada subuh? Rasulullah tunggu sampai isyraq. Rasulullah duduk kat masjid, Rasulullah berdoa di masjid sampai naik matahari. Bila naik matahari, Rasulullah sembahyang sunat isyraq. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat apa lagi? Rasulullah buat sembahyang sunat duha. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah selesai tersebut, barulah Rasulullah balik ke rumah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dah berusia, kalian janganlah lepas pada subuh melunjur terus. Jangan. Bacalah Quran. Dengarlah tazkirah. Ataupun pasang YouTube ke, pasang TV Al-Hijrah ke, Instagram Ustaz ke, Instagram ke dan sebagainya. Kita tengok benda-benda yang bermanfaat dalam hidup kita. Tambahkan ilmu dalam hidup kita. Tengok jangan, Assalamualaikum ke buka rancangan Assalamualaikum pagi lagi kita duduk depan televisyen dengan tujuan untuk menambahkan ilmu kita. Setiap pagi kita tadabbur. Sampailah lepas pada ni kan. Tiba-tiba kita lepas pada ni kita pun sembahyang sunat isyraq sekejap, sembahyang sunat duha sekejap. Dipanggil, barulah manfaat dalam kehidupan kita. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu tidur banyak di atas dunia ini, kalian akan tidur sikit dalam kubur sekejap lagi. Kalian pilih, kalian nak tidur banyak dalam kubur ke, kalian nak tidur, nak rehat dalam kubur ke, ataupun kalian nak rehat di dunia. Rehat di dunia ni sekejap je, nikmat sekejap je. Tidur setakat pukul 10. Jangan demikian. Kadang-kadang ayah-ayah, ibu-ibu yang dah berusia ni, kalian tidur je sampai pukul 11 pagi, sampai pukul 12 tengah hari. Dalam hidup kita, buat apa kita habiskan masa kita dengan tidur di dunia ni? Tidur lama-lama pun penat. Tidur lama-lama pun saya tengok nampak muka tu dah mula sembab dah muka kitanya. Dalam keadaan yang kita ni membiarkan diri kita demikian. Jangan. Bangunlah di awal-awal pagi, buatlah kerja-kerja yang manfaat dalam hidup kita untuk diri kita, keluarga kita dan negara kita. Dalam suasana ni banyakkan manfaat demikian. Anugerah yang Allah bagi, pengalaman-pengalaman hidup yang kita lalui dalam hidup kita ni, catatkan dia, jadikan satu ilmu untuk anak-anak cucu kita. Walaupun orang lain tak nak baca catatan kita, tapi anak-anak cucu kita akan baca suatu hari nanti. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu, kalian yang dah pencen, yang duduk kat rumah, jangan duduk je. Orang tanya buat apa sekarang? Rehat tunggu mati je Ustaz. Jangan dah pencen. Dah pencen. Jangan. Tetapi bila kita dah dalam keadaan sebegini, jangan kita banyak tidur. Kita ada pilihan sebenarnya Ustaz, ada, kan? Ya, kita ada pilihan yang lebih baik. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu tanya, apa yang perlu saya buat Ustaz? Mengejar syurga. Masya Allah. Mengejar Inilah syurga. masa dan Inilah peluang masa ni, kan? untuk mengejar syurga. Betul. Ayah-ayah, ibu-ibu, jangan kalian terlepas peluang ini. Allah bagi dah masa rehat dah, kita dah habis dah kerja dengan dunia. Sekarang kita fokuskan untuk dapatkan ibadah syurga. Apa dia yang kita mengejar syurga? Banyak amalan-amalan kita boleh buat. Banyak tingkah laku kita yang boleh kita lakukan dalam hidup kita. Lalu kita mesti mengejar syurga. Sebab kalau kita tak kejar syurga kan,
nanti kita akan terlepas syurga. Betul. Nanti kita tak akan dapat. Kebanyakan orang yang dia dapat bertemu-temu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Kerana dia tidak mengejar hidup ini. Jangan kamu kejar harta, jangan kamu sibuk nak kejar tahta dan rupa, tapi hidup kamu mengejar syurga kan. Bila kita hidup mengejar syurga, ayah-ayah, ibu-ibu, dalam hidup kita jangan berhenti dan jangan lelah dalam kita mendapatkan syurga Allah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah dalam hidup kita. Selagi mana kita ada nafas kita, selagi mana kita ada ruang kita, baca Quran. Baca Quran. Jangan malas untuk nak baca Quran. Orang kita kan bila dia dah berusia je asyik main game je. Tua-tua main TikTok misal contohnya. Tua-tua dalam hidup dia dalam keadaan habis masa baca Facebook. Baca benda-benda yang rugi dalam hidup dia. Tak memberi apa-apa faedah. Rugi. Lebih baik kalian baca Al-Quran. Banyakkan baca Al-Quran. Banyakkan baca yang disebut dengan benda-benda yang baik. Kitab-kitab yang perlu kita baca banyak lagi. Sirah Nabi. Ni bulan Rabiul Awal. Kita dah masuk bulan Rabiul Awal. Baca sirah Nabi. Baca kitab-kitab yang banyak yang disusun oleh para alim ulama. Nanti kita akan dapat manfaat dalam hidup kita. Betul, Masya Allah. Bila kita pegang matlamat kita dalam menuju ke syurga, InsyaAllah yang lain-lain tu akan datang seiring kan Ustaz kan? Rezeki lah, keberkatannya, rahmatnya, Masya Allah, semuanya akan seiring. Yang penting adalah matlamat kita kena jelas, kita mengejar ini semua kerana Allah SWT dan untuk menuju ke syurga Allah. Itu yang paling utama. Okey. Dan bertepatan juga dengan perbincangan kita kan, soal dengan rezeki ini, dan kita disarankan Ustaz berusaha sekuatnya daripada meminta-minta. Bertepatan dalam hadis daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah sesungguhnya orang yang membawa seberkas kayu di atas belakangnya adalah lebih baik daripada dia meminta-minta daripada orang lain, sama ada diberi ataupun tidak. Komen Ustaz mengenai perkara ini. Dalam hidup kita ni, orang kita ni dia suka meminta dengan manusia. Betul. Dia tak macam suka lagi nak senang, minta kan? dengan Allah. Betul. Patutnya dalam hidup kita ni berusahalah dalam diri kita. Allah bagi kudrat kita ni, tulang empat kerat ni, sihat Allah bagi lagi pada kita ni akal yang waras. Gunakan dalam hidup kita ni segala tenaga kita 100% untuk kita dapatkan daripada Allah. Allah janjikan rezeki pada diri kita. Alallahi rizquha. Kan Allah sebut pada kita demikian. Allah janjikan demikian. Lalu Rasulullah kata, lebih baiklah kamu guna kudrat-kudrat yang kamu ada daripada kamu sibuk nak minta orang tu, minta dengan orang ni, minta dengan manusia. Daripada kamu sibuk nak minta dengan orang dalam hidup kamu minta, dah tentu dah air muka kamu akan jatuh. Bila kamu sibuk nak minta, tentu dah orang akan pandang yang tak baik pada diri kamu. Betul. Kadang-kadang kan kita ustaz-ustaz ni kan, kami ustaz-ustaz ni, kerap kali orang hantar mesej, Ustaz tolonglah bagi duit untuk saya nak beli pampers anak, tolonglah minta Ustaz tolong bagi masukkan dalam akaun saya begini. Tak malu ke kita minta demikian? Bukan nak sebutnya tak boleh kita buat demikian, tapi ramai orang kita ni hidup suka nak minta-minta. Padahal kudrat Allah bagikan pada diri kita. Betul. Allah bagikan tenaga untuk diri kita. Allah bagikan dalam hidup kita. Walaupun boleh jadi ada orang yang kata, kami sakit Ustaz, kami tak boleh berjalan. Idea kamu, idea yang akal kamu tu, kamu ada akal pula nak minta dengan orang, tapi kamu tak ada akal untuk kamu nak berusaha untuk dapatkan rezeki dalam hidup kamu. Banyak kan orang yang kadang-kadang badan dia tak bergerak, tapi akal dia cemerlang. Betul. Allah jadikan pada dia untuk ditulis. Tulislah tulisan ini. Kalau kita hantar pada artikel-artikel yang baik, kita hantar pada jurnal-jurnal tertentu dan sebagainya, tentu mereka akan bayar pada kita. Betul. Dalam hidup kita banyak idea yang boleh, banyak benda yang kita buat. Tak perlu kita kerja keras dalam tubuh badan kita, tapi kita semat dalam kita buat kerja dalam hidup kita. Suatu kadang-kadang orang kita dia sebut bahawa saya tak boleh dah, badan saya gini dah, saya kena penyakit ni dah, saya kena begini. Tapi Allah bagi lagi bibir kamu boleh berbicara, kata-kata kamu boleh baik. Cuba tengok, kita tengok orang yang berjaya dalam YouTuber misal contohnya kan. Betul, sekarang banyak dah. Dalam YouTuber, kadang-kadang orang yang biasa-biasa je, tapi dia boleh manfaatkan YouTube dia tadi untuk menjadikan diri dia cemerlang. Rezeki datang daripada demikian. Dalam hidup ramai orang kita
dia melepaskan peluang demikian. Dia suka melihat dalam YouTube, tapi dia sendiri tak manfaatkan diri dia untuk manfaatkan untuk agama dalam perkara demikian. Saya tengok orang Indonesia sampai 25 juta follower dia dalam YouTube misal contohnya. Rezeki dia, hidup dia bertambah-tambah dalam diri dia. Kadang-kadang idea tersebut menjadikan mahal harganya. Yang dalam diri kita jangan sibuk kita nak minta-minta, kita nak malu kita. Rasulullah dah pesan dah. Al-yadu uliya khairun min al-yadi as-sufla wabda biman ta'un. Rasulullah sebut tangan yang berada ke atas, maksudnya orang yang suka memberi, jauh lebih baik daripada tangan yang berada di bawah, yang sentiasa suka meminta-minta dalam hidup. Rasulullah kata kerja, wabda biman ta'un. Rasulullah kata cepat kamu berada pada tempat yang di atas, jangan kamu berada di tangan yang berada di bawah. Rasulullah ajar demikian. Lalu dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar pada kita, hidup kita ni berusaha sampai bila? Sampai ke nafas-nafas terakhir. Masya-Allah. Walaupun kita tahu besok kita akan mati, hari ni tanam lagi. Kan Rasulullah sebut, kan kalau kita tahu besok kiamat, Rasulullah kata ambil tanaman tu, tanam lagi. Selagi mana kita boleh selagi usaha, mana kita boleh berusaha. Walaupun kita kata saya tak sempat makan, saya tak dapat dah benda demikian, kita akan dapat makan dalam kubur nanti. Tak percaya cuba try mati. Allah, takutnya nak kongsi pengalaman. Bagaimana keadaan yang demikian pada diri kita. Allahu akbar. Okey, dan ustaz, bila dapat rezeki ni kan, ada yang cepat dapat, cepat juga habisnya. Tadi ustaz ada kongsikan sedikit berkenaan dengan keberkatan rezeki kan. Selain daripada itu, apa lagi antara puncanya cepat dia dapat? Memang macam magnet kita buat maksiat. Bila Allah tak berkatkan pada kita, kita buat maksiat cepat habis. Cepat habis yang kita dapat. Walaupun amountnya banyak. Walaupun amount kita banyak. Yang kedua, kita tak gunakan rezeki kita itu untuk taat. Kita banyak gunakan untuk diri kita sendiri. Okey. Maksudnya walaupun mungkin rezeki itu daripada sumber yang halal sebagai contoh, tapi dia hanya untuk diri dia dan juga keluarga sahaja. Jangan begitu. Cuba tengok rumah-rumah yang megah satu ketika di awal-awal pembinaan dia, kemudian akhirnya jadi rumah berhantu. Kenapa jadi demikian? Jawabnya kerana rumah itu tidak dimanfaatkan untuk yang disebut dengan ketaatan pada Allah. Sepatutnya rumah itu digunakan dengan untuk yang disebut dengan ketaatan pada Allah. Akhirnya rumah tu meriah. Betul. Saya buat contoh yang terbaru, kita tengok bagaimana Datuk Menteri kita, Menteri Agama kita post seorang hamba Allah yang mewakafkan rumah dia. Mewakafkan rumah dia tersebut untuk Majlis Agama Islam Mawib itu sendiri. Tengok rumah dia, walaupun rumah dia banglo, tapi tak ada pun nak berantu. Tak ada pun nak sebut kerana dia menjadikan rumah dia ni diwakafkan untuk agama Allah. Masya-Allah. Dia pernah hidup dalam rumah tersebut, keluarga dia pernah hidup dalam rumah tersebut, dan dia nak bawa rumah itu ke akhirat Allah. Yang ni luput tak luput rezeki dia, tak luput. Tak luput lah kan. Tak luput dan tak hancur. Tetapi percayalah, orang yang hidup dia, yang dia banyak jumlah dia, tapi satu ketika menjadi berhantu harta-harta dia, menjadi ketakutan dia dengan harta dia. Kenapa? Kerana boleh jadi rebutan di kalangan anak-anaknya. Di kalangan, kadang-kadang bukan anak-anak dia, LHDN pun geram juga dengan dia. Tengok dah jangan minta-minta ya. Bukan sekadar itu. Sebab tu kita, kalau kita nak suruh rezeki kita ni semakin banyak, gunakan untuk taat. Gunakan untuk taat. Jangan kita gunakan untuk maksiat. Jangan kita gunakan untuk perkara yang dilarang oleh syariat. Orang kita, dia buat rumah besar, dia buat keadaan tu, dia siapkan mini bar misal contohnya. Ada tempat arak, tempat yang disebut dengan benda-benda demikian. Tempat maksiat. Dia panggil orang-orang untuk buat maksiat dalam rumah dia. Untuk apa dia buat demikian? Dalam hidup kita ni, kalau Allah bagi rezeki pada diri kita, gunakan rezeki-rezeki yang Allah bagi pada diri kita ini untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita gunakan rezeki kita ni untuk perkara yang maksiat. Bila kita buat benda demikian, akan hilang rezeki yang Allah bagi pada kita. Lagi berkurang ada. Kalau kita nak suruh rezeki kita ni bertambah dan bertambah, kita berlumba untuk melakukan ketaatan pada Allah. Cari mana-mana ma'had tahfiz yang memerlukan bantuan. Tengok anak-anak yatim, orang-orang miskin yang nak belajar tentang agama Allah. Banyakkan benda demikian. Manfaat kita boleh gunakan demikian. Percayalah orang ni tak akan miskin.
Rasulullah dah berjanji dah. Rasulullah dah sebut dah, kamu tidak akan miskin dengan infak kamu di jalan Allah bila kamu gunakan demikian. Masya-Allah, tu dia. Kadang-kadang kita rasa macam buntu, dan mungkin juga saat ini ada juga di antara kita yang mungkin rasa macam memang dalam wallet tu ada RM10 je Ustaz. Itu je yang ada. Jadi sebenarnya apa kata kita infakkan. Infakkan sebahagian daripadanya, dan pastinya Allah akan ganjarkan dengan kita dengan rezeki yang lebih banyak, insya-Allah. Saya ingat kena yakin benda saya tu, ingat Nabil kan, dia cerita dia sebelum dia jadi seorang pengacara sebegitu. Nabil dia cerita dia waktu dalam poket dia ada RM10, dia pergi derma di masjid seminggu sebelum dia dianugerahkan juara Maharaja Lawak. Masya-Allah. Nak sebutnya dia waktu lepas pada tu rezeki dia mencanak-canak dalam hidup dia. Sampai sekarang. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau Nabil boleh sampai begitu, Nabil yang meyakini dalam hidup dia dengan rezeki daripada seorang dispatch dalam hidup dia, tiba-tiba Allah lonjakkan hidup ini menjadi sebegitu, naikkan kedudukan dia. Maknanya Allah sayang dan dia nampak jalan dalam hidup. Rezeki kita ni begitu dalam hidup kita. Jangan kita nampak bila kita gunakan rezeki yang Allah bagi pada kita dengan buat maksiat, kita akan jadi bahagia. Allah tak bahagiakan hidup kita dengan perkara maksiat pada Allah. Allah bahagiakan hidup ini dengan kita ni sentiasa mentaati perintah Allah. Gunakanlah rezeki-rezeki yang Allah bagi ini untuk mentaati perintah Allah. Lalu kita akan jadi sebahagia-bahagia manusia. Masya-Allah. Itu dia. Cukup cantik tu kan sebenarnya Ustaz kan. Jadi insya-Allah dengan perkongsian hari ni, moga kita semua dapat tukar mindset kita. Jadi mungkin bila bukan kita orang kata sentiasa memberi, sebab kadang-kadang bila kita rasa macam dalam keadaan kita dihimpit dengan masalah kewangan dan sebagainya, di saat itulah kita kena lebih banyak lagi memberi sebenarnya, supaya Allah akan gantikan dengan lebih besar lagi kepada kita. Itu yang paling utama. Dan akhir sekali Ustaz, amalkan kita diajar untuk amalkan surah Al-Waqiah dan juga solat duha tadi kan, seperti yang Ustaz kongsikan tadi. Untuk itu adalah kunci kepada murahnya rezeki kita. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan mengenai perkara ini. Ya, betul. Dalam hidup kita ni Rasulullah pun dah sebut perkara demikian. Kamu rajinkan baca surah Al-Waqiah. Kamu semayang sunat duha. Semayang sunat duha ni Rasulullah pesan, lepas pada kita semayang sunat duha, baca doa, Allahumma in kana rizqana fis sama' fa'anzilhu. Ya Allah, kalau sekiranya rezeki aku berada di langit, tolong turunkanlah ya Allah. Wa in kana rizqana ba'idan faqarribhu. Kalaulah rezeki aku ni jauh lagi ya Allah, tolong dekatkanlah aku ya Allah. Ini antara amalan-amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menambahkan rezeki kita. Selain daripada kita baca surah Al-Waqiah, selain daripada itu baca lagi ayat-ayat yang lain dalam hidup kita. Yang mudah je. Zikir, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini zikir. Sentiasa hidup kita ni dengan zikir. Ratban bi zikrik. Biar kita ni rasa manis dengan zikir. Kadang-kadang kita nak baca surah Al-Waqiah, orang perempuan dia uzur, dia tak boleh baca. Lalu dia tak boleh baca. Dia nak buat apa dia? Zikir lah. Zikir. Zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang sebanyak 40 kali setiap pagi. Pagi-pagi je sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ataupun tak boleh zikir, selawat. Selawat pada Rasulullah. Rasulullah sebut, man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah. Siapa-siapa yang berselawat kepada aku sekali je, Rasulullah sebut, nescaya Allah akan sebut nama dia sebanyak 10 kali. Allah akan berselawat pada dia sebanyak 10 kali. Satu amalan yang mengkagumkan lah dia panggil. Kerana dalam hidup kita ni kan, orang kita kalau nama dia disebut dalam televisyen pun dia rasa bangga lah. Kan orang kita kan, nama disebut dalam pasar raya pun jalan mengangkang dah. Padahal nak dihilang, rasa macam terbang. Nak sebut gambaran, orang kita rasa bangga dah. Ini kan yang sebut nama kita ni siapa? Allah. Macam mana kita nak suruh Allah sebut nama kita? Dan kita rasa bangga kan kalau tuanku sebut nama kita rasa dah bangga dah. Ini Allah yang sebut. Macam mana nak suruh Allah sebut nama kita? Selawat pada Rasulullah. Bila kita selawat pada Rasulullah, memurahkan rezeki kita, menjadikan dalam hidup kita ni jadi mudah dalam setiap kerja kita. Dalam hidup kita selawat, zikir, kemudian apa lagi? Doa yang tak putus-putus pada Allah. Allah suka sangat dengan hamba-hamba
yang sentiasa berdoa pada Allah, minta dengan Allah. Bila kita mengayu pada Allah, ya Allah aku ni susah, ya Allah aku ni, tak payahlah guna ayat yang bersastra sangat dalam doa. Kan kadang-kadang orang kita ni kalau dia nak berdoa tu angkat tangan, semilir angin yang berlalu. Mudah. Sudah dia tak ingat apa-apa dah dalam hidup dia. Jangan guna bahasa yang demikian, tapi guna bahasa yang mudah. Ya Allah, aku ni hamba kamu. Aku mempunyai 5 orang anak. Aku begini, suami aku begini, isteri aku begini. Kehidupan bercerita pada Allah tentang demikian. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Kalau kamu tak bantu aku, siapa lagi yang boleh bantu aku untuk di akhirat nanti ya Allah. Kita minta dengan Allah. Berdoa daripada hati kan? Ya, doa daripada hati. Itu yang paling penting kan? Yang ni yang kita perlu kita lakukan dalam hidup kita. InsyaAllah rezeki ni akan bertambah dan Allah akan dekatkan kita dengan dia. Masya Allah, itu dia. Jadi berdoalah dengan sepenuh hati kita, seikhlas hati kita. Jadi insya Allah kalau anda mungkin dalam keadaan sekarang ini antara kata dalam mungkin menghadapi kesempitan dan sebagainya, insya Allah sekarang ni ambil peluang ini untuk kita menunaikan solat duha dan kita angkat tangan, berdoa, merintihlah kepada Allah, mengadulah kepada Allah, kerana Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengampunkan dosa kita dan Allah Maha memberi. Allah akan beri apa saja yang kita inginkan. Tapi yang paling penting adalah kita kena ikhlaskan diri kita kepada Allah SWT, dekatkan diri kita kepada Allah SWT, dan yang paling penting adalah doa itu seikhlas daripada hati kita. Masya Allah. Dan akhir sekali daripada Ustaz sendiri, nasihat kepada orang yang menonton hari ini, kita para penonton pagi ini, ibu-ibu, ayah-ayah ataupun adik-adik, nasihat supaya apa yang kita lakukan adalah di waktu pagi untuk kita menjemput rezeki kita ni. Awal pagi ini adalah waktu yang cukup memberi makna kepada kita di awal pagi. Saya nak minta supaya kita sama saling berdoa sesama umat Islam agar saling kuat menguat di antara kita. Bila kita saling kuat menguat di antara kita, insya-Allah Allah akan jadikan rezeki yang bertambah. Jangan putuskan silaturahim sesama kita. Orang Islam mesti jadikan adik-beradik. Jangan kita dalam hidup kita putus silaturahim. Bila kita putus silaturahim kita, rezeki kita akan terputus. Pagi-pagi sebegini tanyalah khabar adik-beradik sesama kita. Tanya khabar di kalangan anak-anak kita. Tanya khabar pada mak dan ayah kita. Jangan kita ni dalam hidup kita saling kita berjauhan di antara kita. Kita ingat rezeki kita ni kerana kudrat kita. Bukan kerana kudrat kita. Rezeki kita ni datang daripada mereka-mereka ini yang mendoakan untuk kita. Datang daripada mana? Daripada yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut alallahi rizquha. Aku yang menentukan rezeki untuk kamu. Jangan putuskan hubungan dengan Allah. Jangan putuskan hubungan sesama manusia. Lalu kita hiduplah saling kuat menguat di antara satu sama lain. Bila kita boleh jadi demikian, insya-Allah Allah akan kurniakan pada rezeki kita pada pagi-pagi sebegini, rezeki-rezeki yang min haitsu la yahtasib, yang kita tak sangka-sangka yang Allah bagi dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita ni orang yang bila kita bangkit di akhirat nanti, rezeki kita ialah kita dapat dipanggil nama kita di padang mahsyar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah panggil kita untuk minum di telaga Kausar Rasulullah, sehingga kan kita dapat bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada kita yakin hidup ini aku tak akan lari daripada perintah agama kamu ya Allah. Pagi-pagilah kita tunjukkan diri kita demikian. Wallahu alam. InsyaAllah. Jadi kalau itu matlamat kita, apa kata kita bertindak sekarang, kita gunakan peluang yang dah ada. Ustaz pun dah kongsi dah apa antara perkara yang patut kita lakukan. Jadi tukar bad habit kita. Walaupun bad habit die hard, tapi kita yang mengubah bad habit kita menjadi satu perkara yang patut kita, orang kata patut kita jauhkan. Jadi tukar waktu tidur kita, waktu bersukan kita dan sebagainya, supaya kita dapat menukar rutin harian kita. Yang paling penting adalah rutin harian kita adalah untuk kita menjadi seorang hamba Allah yang taat kepada Allah SWT. Itu yang paling utama, insya-Allah. Dan terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rahmi selaku pengasas Mahat Tahfiz An-Nabawi. Terima kasih banyak Ustaz. Banyak sangat ilmu saya dan juga para penonton dapat hari ini. Moga Ustaz halalkan ilmu.
yang diberikan hari ini, Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Nanti kalau free datang lagi Ustaz. InsyaAllah. Okey, itu dia para penonton. Jadi insya-Allah jangan lupa untuk terus share Facebook TV Al-Hijrah supaya kita dapat kongsikan lagi manfaat kepada orang lain. Moga hari ini kita dapat ubah mindset kita dan moga hari ini juga kita melakukan tindakan yang terbaik dalam hidup kita, insya-Allah. Dan kita pun nak berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada satu pun yang dapat memberi kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadual saya sebenarnya agak padat, sehingga kadang-kadang nak makan pun tak sempat. Jadi saya perlukan sesuatu untuk memberikan tenaga dan kecerdasan. Susu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesuai untuk seisi keluarga. Cubalah. Susu Faiz, kecerdasan. Tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini adalah rumah-rumah Allah atau masjid-masjid. Moga-moga Allah menjadikan kita semua daripada golongan mereka yang dibanggakan oleh Allah dan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang akan dibangkitkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat daripada intan permata yang dicemburui oleh para anbiya. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Kita tidak mahu kita pindahkan dia dari sini, dia masih lagi menghadapi isu yang baru. Saya hidup sebatang kara dan saya rasa saya tak ada apa-apa. Keinsafan, kasih sayang, ingatan, kasih kenyalang. Kasih kenyalang. Isu anak-anak ni memang sekarang ni adalah isu gadget, isu media sosial. Dengan Abang Samsul Debat hari ni, oleh itu jangan Abang Samsul Debat bertukar pula Samsul Debat. Biasalah anak-anak ni macam-macam hal, macam-macam isu. Kan doa tu kita kena sebut, jangan tergesa-gesa. Rasa. Betul. Sebut dengan rasa. Itu juga kita doa, ya Allah jadikan mereka anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Angin kota Baitul Maqdis seakan begitu kuat menyapa. Begitu juga gelora bumi Gaza yang membuatkan saya gundah memikirkan bilakah keamanan akan hadir. Kami mengorak langkah jauh dengan niat untuk melihat bumi berkat Palestin menerusi kacamata yang lebih adil bagi umat Islam membuka laluan kemenangan. Apa yang pasti mentari Palestin masih terus terbit dan terbenam di garis perjuangan kami. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة